kes penting sekolah dan kes lewat turun ke sekolah merupakan sebuah perkara yang amat membimbangkan rakyat Malaysia. Perkara ini sudah tidak dapat dibendung dan semakin menjadi-jadi di negara kita. Untuk mengupas lebih lanjut mengenai kes-kes ini, marilah kita bersama Aina untuk mengupas lebih lanjut mengenai statistik perkara tersebut. Silakan Aina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu saya Jemoh daripada Sungai Tak Berair sebagai host statistik anda pada hari ini. Mari kita ke bahagian statistik kes penting sekolah di negara kita. Berdasarkan statistik oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, ponteng dikenal pasti sebagai masalah disiplin utama yang paling banyak dilakukan pelajar. Pengarahnya Muhammad Salih berkata, Selangor mencatatkan bilangan murid antara yang paling ramai di negeri ini, di mana sehingga setakat 27 Januari lalu hingga Februari sebanyak 894,266 murid daripada sekolah rendah dan menengah didaftarkan. Terusnya kita pergi kepada jumlah surat amaran ketidakhadiran ponteng sekolah. Yang ni laporan yang kami dapat daripada cikgu yang kami terduga hari itu di sekolah yang kami kaji lah. Daripada bulan Januari hingga Ogos, surat amaran pertama dikenakan kepada pelajar 15 orang, surat amaran kedua 6 orang, surat amaran ketiga 1 orang dan buang sekolah pun ada 1 orang. Statistik salah laku pelajar di Malaysia. Berikut merupakan catatan yang kami dapat daripada Pak Google pada tahun 2011. Okey, seperti kita nampak, kes penting sekolah adalah kes yang paling tinggi dan terbesar sebanyak 19,545 kes. Manakala kes jenayah sebanyak 17,995 kes, kes kenakalan 8,563 kes, kes vandalism 5,212 kes dan juga kelucahan 3,031 kes. Seterusnya daripada Seremban, sebanyak 1,154 kes disiplin pelajar sekolah dicatat pada tahun 2019 di negeri tersebut. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Datuk Fakruddin Ghazali berkata, daripada jumlah itu, kes ponteng sekolah mencatatkan bilangan tertinggi, iaitu sebanyak 7,709 kes. Selebihnya salah laku disiplin yang lain seperti kurang sopan dan sebagainya. Yang terakhir pada hari ini adalah berkenaan dengan ponteng sekolah mencatatkan rekod tertinggi dalam salah laku disiplin pelajar sepanjang tahun 2017. Pada tahun 2017, kes ponteng sekolah ini memang meningkat dan tidak dikawal. Berdasarkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, ia meliputi 1.4% bersamaan dengan 67,053 pelajar daripada hampir 5 juta pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Berikut merupakan carta jadual yang kami dapat daripada 2014 hingga 2017. Kehadiran itu Alhamdulillah semakin menaik, tetapi juga kes ponteng sekolah dalam pada tahun itu adalah kes yang paling tinggi sekali dicatatkan. Okey, itu sahaja daripada saya, Jemaah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Aina untuk statistik perkara tersebut. Seterusnya kita akan beralih kepada cabaran ibu bapa serta guru mengenai kes tersebut. Untuk mengupas lebih lanjut mengenai perkara tersebut, kita bersama dengan wartawan Ida di lokasi kejadian. Silakan Ida. Terima kasih Ain. Sekarang saya berada di sebuah sekolah yang bernama SMK tak tahu apa nama. Sekarang bersama saya seorang guru yang mengajar di sini. Okey, boleh cikgu perkenalkan serba sedikit mengenai diri cikgu? Nama saya Cikgu Ida dan saya telah mengajar di sekolah ini selama 5 tahun. Selama cikgu mengajar di sekolah ini, apakah cabaran-cabaran yang cikgu hadapi dalam menangani masalah pelajar ponteng ke sekolah? Sebenarnya saya mengajar di sekolah ini, antara cabaran-cabaran yang saya hadapi dalam menangani masalah pelajar ponteng ke sekolah, yang pertama adalah tentangan daripada ibu bapa, di mana ibu bapa tidak mempercayai bahawa anak mereka tidak hadir ke sekolah bila dimaklumkan oleh guru. Ini kerana mereka menganggap anak mereka bangun pagi, berpakaian sekolah, keluar ke rumah dan pergi sekolah, padahal anak mereka tidak pergi ke sekolah. Dengan tentangan ibu bapa ini, ibu bapa sanggup menyaman guru kerana guru menuduh anak mereka berbuat sedemikian kerana perwatakan anak mereka di rumah berbeza dengan di sekolah. Terusnya, cabaran yang saya hadapi juga adalah saya menghadapi pelajar yang tidak boleh ditegur, di mana apabila guru menegur pelajar ini akan membuat tindakan-tindakan di luar jangkaan, di mana mereka akan mencalarkan kereta guru ataupun mempancitkan tayar kereta guru, ataupun ada yang lebih berani, mereka sanggup memukul guru-guru mereka sehingga cedera. Cabaran yang kami hadapi adalah guru-guru di sini sukar untuk mencapai target mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, di mana pelajar yang ponteng ini mereka akan ketinggalan pelajaran dan mereka apabila di rumah pun mereka tidak mengulang kaji, dan apabila tidak dapat mencapai target, pihak atasan akan memarahi kami kenapa kami tidak mencapai target mata pelajaran tersebut. Terima kasih cikgu atas perkongsiannya sebentar tadi. Sekian saja daripada saya, Aini dari
Sekolah Menengah Kebangsaan tak tahu apa nama, kembali ke Seri Pentas. Sekian sahaja daripada Ida. Terima kasih Ida atas penerangan yang telah disampaikan. Untuk mengkaji dengan lebih lanjut, kita akan bersama dengan wartawan Nur Ain yang telah mewawancara guru disiplin di sekolah yang telah dipilih. Marilah kita bersama dengan Nur Ain di kawasan kejadian. Silakan Nur Ain. Okey, terima kasih Airin. Sekarang Aba nak sembang dengan salah seorang cikgu disiplin hak dah lama berkhidmat sejak 2012 sampai sekarang. Okey, nak tahu tak nama cikgu ni? Nama cikgu ni adalah Cikgu Nur Hayati binti Khairuddin dan beliau merupakan Ketua Guru Disiplin di Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Tun Hussein Ong. Okey, kalau nak tahulah, beliau ni dah dapat anugerah Guru Disiplin Terbaik Negeri dan sekolah ni dah dapat banyak anugerah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, satu lagi, apa yang menarik ini pasal cikgu ni juga adalah jawatan kuasa Disiplin Negeri Wilayah Persekutuan. Beliau telah banyak buat inovasi, antaranya traffic light yang ada dekat depan sekolah kan. Okey, jadi boleh tak cikgu ceritalah serba sedikit pasal inovasi dekat sekolah cikgu? Okay, berkenaan dengan traffic light tu means kita bukan traffic light, dia namanya traffic kehadiran. Okay, traffic kehadiran dia adalah salah satu inovasi yang kami lakukan sebab kami ada masalah isu dia. Sebab apa kami wujudkan tu, pada tahun 2017 kita ada kes lewat terlampau banyak. Maknanya 3,000 lebih kes. Okay, 3,000 lebih kes bila maknanya orang yang sama juga. So bila kita total maknanya dalam tahun 2017 tu dalam 3,000 lebih kes. Maknanya tinggilah. Okay, so apa yang kami buat, kami guna kita buat traffic kehadiran. Saya kerjasama dengan kaunselor lah. Okey, terima kasih cikgu. Kalau nak tahu, cikgu ni juga telah buat banyak lagi inovasi lain, antaranya adalah destistik. Dalam masa yang sama, sekolah ni dah menjadi penanda arah sekolah-sekolah lain, antaranya Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Setapak, dan sekolah ni juga dah menjadi penanda arah oleh pelajar UPSI sendiri. Dalam masa yang sama, inovasi-inovasi yang cikgu buat tu mampu menangani masalah-masalah disiplin lain dan dapat dikawal dengan baik. Apa yang dapat umumkan kat sini, kerja disiplin ni tak akan berjalan dengan lancar kalau tak ada kerjasama daripada semua pihak. Jadi itu sahaja pengisian daripada hamba. Okey, kembali ke Airin. Silakan. Terima kasih wartawan Nur Ain untuk kupasan berita tersebut. Sekarang kita akan bersama dengan wartawan Kila dan juga wartawan Amni untuk mengupaskan dengan lebih lanjut faktor yang menjadi penyebab utama kenapa kes ponteng sekolah dan juga kes lewat turun ke sekolah ini berlaku di setiap sekolah di Malaysia. Kita bersama wartawan Amni dan juga wartawan Kila di lokasi kejadian. Silakan. Okey, terima kasih kepada Airin dari Seri Pentas. Kembali kepada saya, Nur Akila. Okey, saya juga akan menanyakan pendapat seorang ibu mengenai kes ponteng. Assalamualaikum Puan. Sihat? Okey, nak tanya sikit pada pendapat Puan. Apakah kes ponteng lagi masih betul? Saya rasa kes ponteng ni yang dulu sama budak-budak dah belajar dulu royal dah makin
aku bahawa hak tu boleh jadi ponten tu pelajar tu sendiri dengan ibu bapa. Pelajar lah ni dia banyak nak lebih ke nak cari kepada keseronokan atau say kepada nak belajar, nak main-main. Tak ada tanggungjawab nak jadi pelajar. Ibu bapa, dia kena ibu bapa ni dari puan dosa dia kata ibu bapa ni dia kena lebih kawalan kepada anak-anak, memantau kepada anak-anak, tahu anak-anak gimana. Okey, sekian saja dari saya. Okey, sekarang bersama saya Ami yang berada di lokasi kejadian. Maafkan saya, line sini tak molek sangat. Baiklah, lokasi kejadiannya saya tak kira dedahkan. Okey, mari kita tengok aktiviti-aktiviti hok sesek remaja ni semua buat lah ni. Inilah aktiviti hok semua sesek remaja ni buat dari bangun tidur, siang, malam ada telefon je. Belajar tak tahu dia belajar macam mana. Kalau tak pergi sekolah, lagi teruk dia main. Okay, so kita boleh tengok kan, remaja lah ni galik lajak dengan telefon saya. Tak kira lelaki ke, kuih ke, sama je dua-dua. Ada telefon je. Mari kita interview set dia. Awak boleh saya tahu nama awak berapa? Nama Aisyah. Biasanya berapa jam sehari awak main telefon? Dalam 10 jam lah. Okay, terima kasih. Kita boleh tengok daripada dia saat ni dia main game 10 jam sehari gitu. Padahal kalau kita pergi sekolah dalam 7 jam sehari je. Tapi dia main game ni masa tu lebih banyak daripada belajar. Okay, awak sekolah tiap-tiap berapa ni? Tiap-tiap 5. Biasanya awak tidur pukul apa sih Ami? Kalau saya tidur pukul 3 pagi. Okay, terima kasih. So, bila dia tidur pukul 3 pagi gitu, pagi nak pergi sekolah tu dia payah nak bangun. Jadinya dia potong sekolah. So kita boleh tengok kan, media elektronik ini beri pengaruh yang sangat besar kepada golongan remaja ni. Sebab dia ni bila main telefon ni galik, lepas tu bila main telefon ni dia main sampai pukul 3 hingga 4 pagi. Lepas tu bila bangun lewat ni dia jadikan alasan untuk tak pergi sekolah. Dia potong sekolah hari tu. Berubahlah kawan-kawan. Masalah ini berpunca daripada kelalaian diri kamu sendiri. Berubahlah sebelum terlambat. Okey, itu sahaja yang saya boleh kongsikan setakat ini. Kembali bersama Airin di Seri Pentas. Terima kasih saya ucapkan kepada wartawan Kila dan juga wartawan Amni atas berita yang telah disampaikan sebentar sahaja tadi. Okey, akhir sekali kita akan bersama dengan wartawan Eliani dan juga wartawan Hawadah untuk berita yang terakhir mengenai kes ponteng sekolah dan juga kes lewat turun ke sekolah pada hari ini. Kita bersama wartawan Hawadah dan juga wartawan Eliani di tempat kejadian. Dipersilakan. Pelajar lemban disekut ponteng. 8 pelajar ditahan di kafe cyber. Seorang turut disahkan positif dadah. Ish, apa nak jadi dengan budak zaman ini? Ponteng semua kerja mereka. Korang nak tahu tak? Apakah kesan kalau kita ponteng sekolah? Kesan yang pertama, kalau kita ponteng sekolah, ianya akan meningkatkan statistik jenayah negara. Kenapa statistik jenayah negara meningkat? Ini kerana kebanyakan pelajar yang ponteng sekolah ini mempunyai tabiat yang buruk, seperti melepak dengan orang yang penagih nadah, mak rempit dan sebagainya. Apabila mereka lepak dengan orang-orang yang penagih nadah ni, mereka akan terikut-ikut dengan perbuatan penagih ni. Orang baru nak up lah katakan, mestilah terikut dengan perbuatan yang baru. Jadi dari sinilah meningkatnya kadar statistik jenayah negara kita. Kesan yang kedua pula akan mencemarkan imej negara. Contoh, pelancong yang datang ke Malaysia ternampak segolongan pelajar yang ponteng sekolah, sedangkan waktu itu adalah waktu pembelajaran, waktu sekolah, tapi mereka berada di luar kawasan sekolah. Sudah pastilah mereka ini tergolong golongan yang ponteng sekolah. Dari situ pelancong akan mindset minda mereka, pelajar ini adalah sampah masyarakat.
kerana mereka ini tidak memberi manfaat kepada masyarakat, malahan banyak memberi impak negatif kepada masyarakat. Pelancong akan memandang mereka ini sebagai pelajar yang tidak mempunyai masa depan kerana mereka tidak belajar, ketinggalan pelajaran. Bagaimana mereka nak maju? Dari situ imej negara kita akan tercemar. Jadi korang jangan cuba-cuba nak ponteng tau. Kan dah banyak memberi kesan kepada masyarakat dan negara. Rajin-rajinlah ke sekolah. Sekolah ni best tau. Okey, setakat tu sahaja. Terima kasih kepada Airin yang berada di Suri Pentas bersama Keh Nur Eleni Maisara, hos lokasi Okmas Semua. Keh telah membuat beberapa tinjauan tentang kesan ponteng sekolah kepada diri dan keluarga. Moh kita saksikan video yang telah Keh sediakan. Video yang pertama yang bakal Keh paparkan ialah video kesan negatif ponteng sekolah kepada diri. Bam 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 bam. Habislah, macam mana ni nak cakap dekat mak? Dia dah salah tak datang sekolah. Kehadiran tak sampai 85% pun dah tak boleh ambil peksa. Macam mana ni? Confirm kita taruh kau ke dengan mak. Yang betul dari mata keluar lah. Yang betul dari mata. Macam mana ni? Ambillah. Dah merupakan video tentang kesan ponteng sekolah terhadap diri. Jadi, tema sebagai pelajar haruslah tahu akan kesan buruk ponteng sekolah. Janganlah apabila sudah terngantuk baru nak tergadah. Tak lebih sudah tinjauan Keh pada hari ini sampai termasuk ke rumah orang. Hanya balik dulu ke rumah, minta maaf. Sebab masuk rumah tapi izin, minta maaf lagi sekali dalam rumah. Seterusnya adalah video tentang kesan ponteng sekolah terhadap keluarga. Moh kita saksikan. Bam 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 bam. Memang tahu tak anak si Kiah yang duduk rumah hujung sekali tu, dia mau cerita anaknya kena tangkap ponteng sekolah. Gimana lah dia anak dia, mak ayahnya boleh biarkan anak dia ponteng sekolah. Mak ayahnya tak kerti jaga anak ke? Hasil tinjauan tersebut menunjukkan kesan ponteng sekolah terhadap ibu bapa. Jadi, ibu bapa hendaklah syaknya akan PL anak-anak dan mengambil berat akan urusan anak-anak dema. Oleh itu, melentur buluh biarlah dari rebengnya. Dinasihatkan kepada semua pelajar hendaklah pergi ke sekolah nak jadi bijak depan dek. Moh kita ke sekolah. Sekian saja daripada Keh Eleni Maisara. Kita kembali ke Suri Pentas. Sekian sahaja untuk berita pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di hari yang berbeza namun pada waktu yang sama. Saya Airin anak John ingin melabuhkan tirai untuk berita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Hai, bersama saya lagi wartawan bidang terjun pada hari ini. Mari kita tengok aksi pelajar ponteng sekolah. Ni contoh seorang pelajar masih tersangkut di atas pagar, masih tidak berjaya melompat kerana mungkin ni pertama kali dia cuba untuk ponteng sekolah. Tapi disebabkan pengaruh rakan sebaya dia biasa dah buat gitu, dia pun turut sama terjebak untuk ponteng sekolah ni. Mengikut statistik kajian lepas yang dibuat oleh Nur Hasilah binti Mak Nur pada 2012, faktor dominan ponteng sekolah, nilai minimum yang paling tinggi iaitu 3.70, iaitu pengaruh daripada rakan sebaya. Masalah ni jadi sebab pada peringkat remaja ni, saya ni lebih senang terpengaruh dengan gapo saya tengok, gapo berlaku di sekeliling saya. Pengaruh rakan sebaya ni memberi impak yang sangat besar terhadap tingkah laku seseorang pelajar ni. Jadi gapo saya boleh hoyak sini, golongan berumur 13 hingga 18 tahun ni, dia bertindak membuat sesuatu tanpa berfikir ianya akan bagi kesan tu positif ataupun negatif.